kita punya Market Outlook ni, Market Outlook, saya akan email kepada anda sekitar jam 4.30 nanti, dan saya akan bagi saya punya email address serta dia punya keyword dia letak dalam title email anda, dia punya tajuk dia, boleh? Dan saya akan kongsikan word file dia untuk anda updatekan. 4.30 maksudnya saya bagi email, lepas tu anda email kepada saya, lepas tu 4.30 nanti baru saya email balik, baru saya jawab email anda. Jangan email lepas 4.30 lah, saya tak akan jawab lepas 4.30. Bagi mereka tak sempat email petang ni, email malam nanti. Okey? Okey. Jadi saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang full-time investor, dan dalam retail trading saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Aisyah Lim. Nanti saya bagi email address saya. Anda email saya. Bukan saya ambil dari sini. Sebab kalau saya dah log out ini, saya tak dapat nak retrieve anda punya questions. Jadi saya bagi email saya dan lepas tu anda email saya nanti. Okey, tak apa. Okey. Apa yang saya kongsikan dalam kita punya siri pendidikan ni adalah banyaknya kepada pengalaman saya. Apa juga mistake yang saya dah buat, apa juga kesilapan yang saya buat, saya kongsikan. Saya lebih suka bercerita pasal kesilapan, apa jangan buat, dan apa yang saya buat serta dia nampak hasil dia, bagaimana kita trading lah. Tapi apa yang saya realise dalam dunia dagangan ni, ialah ia bukannya pasal kita nak jadi trader macam trader professionals. Don't worry about nak tahu semua benda dalam market. You won't be able to do that. Nobody in the world yang tahu semua benda dalam market. Tak ada orang. Anda cubalah belajar apa-apa pun, itu mustahil. Bukan saya katakan jangan belajar. What you do is, pada waktu ni bagi mereka yang dah maybe setahun, 2 tahun trade kan, anda mungkin akan mula dah nampak dah confused. Benda ni, teknik ni, macam-macam teknik dah kumpul. Betul tak apa saya katakan ni? Betul tak Rashid? Kan? Anda akan mula melihat pelbagai kaedah untuk nak masuk pasaran. Anda akan mula start nampak banyaknya info, dan kadang-kadang trade tu jadi, kadang-kadang tak jadi kan. Dan anda akan mula nampak kalau anda merekodkan anda punya dagangan ni, anda akan mula nampak bahawa yang cerita kegagalan dia lebih banyak daripada kejayaan. Itu satu. Mungkin anda banyak profit, tapi 1-2 yang loss, anda wipe out account ya. Dan anda dapati benda ni berulang. Jadi nasihat saya, mana kita nak mula? Jadi ini topik kita pada hari ini. Satu yang bagi saya, kalau yang ini salah, payah. Saya jarang gunakan perkataan betul dan salah dalam trading. Jarang. Sebab tak ada benda betul, tak ada benda salah. Kita kata buy, benda tu boleh jatuh. Kita kata sell, benda tu boleh naik. Tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah dalam trading. Yang ada adalah 2 benda, iaitu disiplin nak ikut sistem dagangan, dan yang kedua adalah cara kita menggunakan equity ataupun modal dagangan. 2 je yang dapat kita kawal dalam trading. Lain kita tak dapat kawal. Mana price nak pergi kita tak dapat kawal. Anda tidak akan mempunyai modal yang cukup untuk menggerakkan pasaran. Jadi ingat yang tu, ingat asas daripada tu. Jadi kita lihat dulu kepada pasaran hari ini. Jadi dalam setiap webinar ni kita akan lihat kepada pasaran harian. Kita punya webinar ni 2 jam. Jadi kita akan ada break 5 minit nanti. Okey.
Jadi kita lihat dahulu daripada sudut sentimen dekat pasaran saham. Jadi secara besarnya sentimen adalah lebih negatif selepas Federal Reserve FOMC semalam menurunkan kadar faedah sebanyak negatif 0.25 poin, menjadikannya floor rate untuk US punya interest rate adalah pada kadar 2.25. Cerita dia ini adalah seperti jangkaan market, tetapi market menjangkakan some more easing, lebih banyak lagi yang Fed akan umumkan. Satu, sama ada potongan kadar faedah lebih banyak. Nombor dua adalah kepada tindakan selanjutnya, mungkin bulan 9 ataupun bulan 12, Fed bagi tahu nampaknya kita potong dahulu 25 poin, jadi kita akan tengok data dan kita akan potong lagi. Dia eksplisit dia menyebut bahawa dia akan potong lagi. Tetapi malam tadi tak ada. Dia tak ada. Dia cuma potong 25 poin dan dia katakan itu sebagai insurance cut, sebabnya ekonomi luar adalah lebih perlahan dan itu boleh mempengaruhi ekonomi US. Belum lagi mempengaruhi ekonomi US, tetapi mungkin kalau kita lihat data ekonomi US itu sendiri adalah kukuh, di mana kita ada GDP dia pada minggu lepas untuk kuartal kedua menunjukkan bacaan yang berada dalam julat jangkaan FOMC, iaitu pada kadar 2.1. Jadi ini bermakna Federal Reserve bertindak memotong kadar faedah dalam keadaan ekonomi yang sihat, dalam keadaan ekonomi yang bagus, biarpun lebih perlahan, tetapi dalam ekonomi yang utuh, yang kuat. Jadi market melihat kenyataan Fed malam tadi tidak cukup dovish, tidak cukup negatif, dan itu menyebabkan pasaran saham jatuh pada semalam. Dan not hawkish cut, is more of not enough dovishness, tak cukup negatif. Bukannya dia tak ada hawkish. Hawkish kalau dia kata kita cut nanti kita tengok kita nak naik lagi, itu hawkish. Tapi malam tadi tak cukup negatif lah. Dia tidak memberikan gambaran bahawa dia akan bertindak pada next FOMC. Kita akan ada FOMC sekali lagi pada bulan 9, bulan depan. Ni kita dah masuk bulan 8 ni. Okey. Jadi itu menyebabkan pasaran saham lebih negatif, because pasaran saham, pasaran dunia ni, basically what is happening is pasaran merasai tekanan disebabkan oleh US dengan China. Perang dagang di antara dua ekonomi terbesar dunia ni. Kita ada even US dengan Europe. Kita ada US dengan cerita dekat Iran. Kita ada US dengan, kita ada cerita Brexit. Kita ada kemelut politik dekat Eropah. Jadi semua ni menekan kepada sentimen pelabur dunia. Jadi market perlukan some boost, satu tolakan yang boleh membantu pasaran. Dan antara yang market nak adalah satu dunia pasaran di mana kos adalah lebih rendah. Di situlah kenapa market memerlukan Fed untuk potong kadar faedah. Itu sebab dia. Masalahnya ekonomi US bagus. Sebab itu Fed potong tapi tak menyatakan lagi dia akan potong lagi. Itu dia tak dapat nak potong banyak. Sebabnya kalau dia potong banyak itu boleh menyebabkan inflation dia meningkat naik, dia punya GDP terlalu pantas, kapasiti dalam ekonomi akan diguna pakai terlalu maksimum, unemployment terlalu rendah, itu juga menjadi tidak bagus, terlalu panas, ekonomi will be too hot. Jadi ini yang kita nampak sekarang, di mana market melihat bahawa tindakan Fed semalam tidak cukup. Fed bertindak mengikut data. Yang pentingnya pada ke depan nampaknya Fed akan play, dia akan lihat data lah. Cerita dia data US bagus. Itu saja. Jadi malam nanti, untuk malam nanti kita akan ada data ISM. ISM pada pukul 8.30, pukul 9. Pada malam nantilah. Dan itu akan memberikan gambaran apakah keadaan ekonomi US pada bulan Julai. Ni pada malam ni. ISM manufacturing ni. Okey. Itu adalah untuk malam nanti.
Kanada, okey. Lepas ni. Jadi saya bagi gambaran dululah apa yang jadi. Jadi untuk hari ni untuk hari ni kita ada satu lagi bank pusat. Maaf Okey. Untuk malam ni kita ada satu lagi bank pusat iaitu Bank of England, dijangka akan mengekalkan kadar faedah, mengekalkan polisi dia. Itu bukan satu satu yang market ni lah. Yang market nak tengok adalah apakah bahasa yang dia guna pakai. Ingat, pada hari ni kita akan ada inflation report, maksudnya projection data. Ingat, pada bulan 8 kita ada 3 central bank. 3 central bank yang akan mengeluarkan, dia keluar polisi, tapi apa dia nak capai. Itu kita gunakan sebagai kita punya benchmark lah. Ekonomi bagus ke, inflasi cukup ke, tak cukup ke, kadar pengangguran rendah ke, tinggi ke. Kita kena ada benchmark. Jadi benchmark dia untuk tiap-tiap bank ni dia tak keluarkan setiap bulan. Dia keluarkan pada mesyuarat tertentu sahaja. Contohnya bulan ni kita ada 3. Kita ada Bank of England hari ni. Kita ada RBNZ minggu depan. Kita ada RBA minggu 1 lagi. 3 bank pusat akan mengeluarkan projection materials dia. Dan Bank of England dijangka akan menurunkan dia punya jangkaan untuk pertumbuhan ekonomi. Ni jadi dia sebelum ni meletakkan annual pada 1.6. Jadi kita nak tengok apakah tindakan dia ke depan. Itu yang market nak tengok. Kalau central bank mengatakan ekonomi merudum, berada dalam keadaan negatif, itu boleh menyebabkan pelabur keluar dan menyebabkan penilaian mata wang dia lebih rendah. Jadi apa dia nak bincangkan hari ini, kita tak tahu. Setakat ini ke arah Bank of England punya meeting adalah agak neutral. Tindakan market untuk pound ni lebih kepada cerita Brexit. Kita ada wakil daripada kerajaan UK berada di Brussels memulakan rundingan pada Isnin lepas. Itu menyokong kepada GBP, sedikit menyokong kepada GBP. Bukan Isnin lepas, sorry. Pada hari Selasa. Pada hari Selasa lepas. Jadi itu menyokong sedikit kepada penilaian GBP. Tetapi nampaknya sekarang ni kerajaan UK sedang tunggu adakah pihak European Union akan mengubah anything dalam Brexit punya memorandum, persetujuan. Jadi bagi pihak UK sendiri, dia kata kalau tak ada perubahan 31 Oktober itu kita punya tarikh Brexit. Itu yang Boris Johnson kata. Okey, jadi untuk hari ni ingat kita ada Bank of England. Ke arah tu adalah lebih negatif, agak negatif sebabnya ada 2 benda. Yang pertama, dia menjangkakan pertumbuhan ekonomi berada pada tahap 0%, dan nombor 2 adalah kemungkinan untuk Bank of England mula menyebut mengenai quantitative easing program dia, pembelian basically money printing dia lah, berapa banyak duit yang dia print. Jadi 2 benda, kalau dia sebut benda ni, itu adalah satu yang amat negatif kepada GBP. Kalau dia tak sebut, itu boleh menjadi satu yang positif kepada GBP. Jadi kita tak tahu. Play by ear lah, tengok apa yang berlaku dalam pergerakan pasar. Ingat, dalam central bank punya mesyuarat ni, ada yang clear, ada yang nampak jelas. Contohnya macam FOMC malam tadi, itu amat jelas. I think saya being very very jelas mengenai FOMC sejak 2 minggu lepas. 2 minggu kita dah cerita. FOMC nampaknya dia akan cut rate, cumanya dia tak nampak dia akan jadi agresif. Jadi itu yang menyebabkan USD mengukuh. Bank of England tak nampak. Hari ni seriously tak nampak. Dia nak buat apa? Adakah dia kekal akan tighten lagi polisi, maksudnya dia akan menaikkan kadar faedah mungkin pada tahun depan, ataupun tak. The hand Bank of England tak dapat buat apa sebab Brexit ni. Jadi tak nampak apa yang dia nak buat. Okay? Itu something yang kalau dia kekal dengan tightening dia punya ni, dia katakan pada tahun depan tetap nak naikkan rate,
itu boleh menjadikan dia satu-satunya di antara 7 bank lain, di antara 8 kesemuanya yang nak naik rate. Kanada nampak dia neutral, dan sekiranya Bank of England mengatakan, oh tahun depan kita kekal nak naik rate, itu boleh menyokong kepada GBP untuk sementara sehinggalah kita ada news mengenai Brexit. Itu something yang anda nak tengok. Dan satu lagi, kita ada penilaian untuk GBP sendiri berada pada tahap yang rendah. Kalau anda tengok GBP USD pada hari ini, is playing around dekat support area. Level-level ni saya dah bagi kepada anda. Dia not tonight dia high rate. Tak mungkin dia high rate. Kalau high rate sekarang pelabur, tak ada nak masuk. Dia bagi satu projection untuk ke depan ni, dia punya forward punya guidance. Dia tak dapat, kalau dia naik rate malam ni habis ekonomi UK dah lah cerita Brexit. Interest rate mahal kot. Mana pelabur nak masuk kan? Tapi dia akan memberikan gambaran sekiranya ekonomi bagus, dia mungkin akan high rate pada tahun depan. Kalau tapi nampaknya sekarang ekonomi dia yes. Sebab itu dia tak nampak dia nak cut rate. Lim, faham tak? Dia punya interest rate, dia punya inflasi adalah tinggi. Inflation berada pada 2%. Sebab itu tak nampak dia cut rate. Kalau dia cut rate, ini boleh jadi 4%. Dia nak cut pun tak dapat, dia nak hike pun tak dapat. Nampak? Dia berada dekat tengah-tengah ni. Yang mungkin dia dapat buat cuma tambah QE program dia, quantitative easing. Ingat, di UK, di Bank of England dia orang ada satu asset purchase program sebanyak 435 bilion setahun, dan termasuklah pembelian corporate bond sebanyak 10 billion. Ini something yang interesting lah. Yang tool yang boleh diguna pakai oleh bank. Jadi kalau dia sebut mengenai QE ni, itu adalah boleh menyebabkan GBP jatuh kalau dia sebut mengenai QE. Okey. Jadi lainnya untuk dalam kalender petang ni kita ada PMI. Ini final reading, jadi biasanya tak ada kesan. Final reading biasanya tak ada kesan. GBP seperti saya sebutkan tadi tak nampak, kena tengok play by ear. Malam nanti US punya ISM. Okey. Jadi satu lagi, hari Jumaat kita akan, sebab besok tak ada webinar, kita sentuh jugalah. Esok kita akan ada retail sales untuk Australia dijangkakan pada 0.3. Kalau kita tengok forward looking data, ada kemungkinan ini miss jatuh sikit 0.2. Tinggi tapi tak sampai sekitar 0.2. Other than that, malam besok kita ada data trade balance Kanada. Ini adalah data untuk bulan bulan Ogos, Jun. Ini adalah untuk bulan Jun, dan sesuai seperti apa yang kita nampak untuk data Kanada, dijangkakan bahawa trade balance dia akan lebih rendah. Tengok Jun punya data Kanada ni dah mula tak cantik. Ya Rashid, kita boleh buat projection tak price? Projection price tu buat pakai technical, Rashid. Mana dapat guna ni? Buat technical anda. Buat technical anda Fibonacci ke, moving average ke, support resistance. Where price is heading, liquidity level. Kalau anda nak buat projection berdasarkan itu, ingat polisi itu 3 bulan sekali. Jadi kalau anda nak buat price projection untuk ni, gunakan weekly chart. Faham? Paling kecil lah gunakan weekly chart, support resistance weekly chart lah. Anda boleh gunakan sebab dia 3 bulan. Projection materials ni keluar 3 bulan sekali. Jadi kalau anda nak tandakan ke mana mungkin price akan pergi, gunakan dekat weekly chart. Dia tak dapat guna time frame kecil. Boleh? Jadi gunakan technical. Sebab dia kan material dia keluar 3 bulan sekali kan. Kalau anda gunakan guna daily tak dapat. Dia kena guna. Jadi gunakan anda punya tu. Okey. Saya nak sentuh naik Kanada. Malam tadi kita ada FOMC yang potong kadar faedah. Tapi disebabkan oleh nampaknya FOMC lebih neutral ke arah dia punya tindakan akan datang.
Jadi itu menyebabkan kemungkinan tindakan Bank of Canada ni juga lebih neutral. Okey. Malam nanti kita akan ada data trade balance. Dijangka menurun. Data trade balance dijangka menurun. Satu lagi data adalah core retail sales juga dijangka menurun sikit. Okey. Ini belum tukar saya punya outlook untuk Canada. Saya akan tunggu yang IV sini. So ini 1 bulan sahaja dan memang dijangka rendah. Bukan apa. Dia turun daripada yang tinggi. Jangan nampak ni. Employment change 106,000 jarang-jarang. 27,000 dan negatif 2.2. Jadi dia melemah daripada yang amat kuat pada April dan juga Mac. Data dia April dan juga Mac amat cantik. Kita ada core retail sales yang memang Canada ni sebabnya interest rate dia agak tinggi. Kita ada balance of trade, harga minyak mula meningkat April dan Mei. Tapi Jun kita nampak harga minyak jatuh. Jadi ada kemungkinan untuk malam ni punya data dan market juga menjangkakan bahawa data lebih rendah pada malam ni. Cerita dia bulan 6 ni data tak cantik. Adakah itu boleh menyebabkan Bank of Canada bertindak? Saya akan gunakan, ni cara dia Rashid. Lim, ni cara dia. Kalau tengok data bulan Jun ni rendah. Ini rendah. Ni bagaimana anda membentuk anda punya swing punya ni. Kalau anda nak swing. Nampak bulan 6 ni data tak cantik. Tengok dia punya forward looking data. Forward looking data untuk Canada kita tengok IV. Kalau IV pun tak cantik, sini tak cantik, next anda tengok harga minyak. Kalau harga minyak merudum, then anda akan mula bias anda bertukar. Pada waktu ni bias saya untuk Canada dollar adalah bullish. Tapi ini jatuh, itu boleh menyebabkan bias saya untuk Canada dollar lebih negatif. Sebab ini data bulan 6. Yang IV itu cerita bulan 7. Maksudnya bulan 6 teruk, bulan 7 pun mungkin teruk. Jadi kita tak ada nak kata Canada dollar bagus. Saya tak kisah CNN kata apa ke, Bloomberg kata apa ke, Reuters kata apa ke. Saya kisah dengan nombor. Nombor doesn't lie. Okay. Jadi saya lihat kepada sekarang macam mana. Oh, ini belum. Tapi kalau nampaknya forward looking ni pula tak cantik, then saya akan mula cari untuk shorting Canada dollar. Itu cara dia. Sebabnya ini cerita bulan 7. Yang IV nanti minggu depan. Ini cerita bulan 7. Kalau dia turun juga, maksudnya ada kemungkinan data sini pun lemah. Jadi 2 bulan lemah, then kita akan ada Bank of Canada yang akan bermesyuarat bulan 10 nanti. Dan mungkin dia, sebabnya waktu dia mesyuarat, itu cerita data yang bulan Ogos ni. 2 ni lemah, kita expect Ogos juga akan lemah. Dia mesyuarat, sebabnya data tu data ke belakang, faham tak? Yang kita trade balance tu data Jun. Nampak? 2 bulan ni lemah, sini pun mungkin lemah, itu boleh menyebabkan bulan 10 dia orang cerita benda tak cantik. Jadi kita start dekat sini. Nampak? Itulah gunanya saya ikut susun data ni ikut bulan, kalau nak tahu. Bukannya kita datang bulan. Kita tengok yang ni. Kita tengok ke depan tak cantik. Kalau tiba-tiba sini cantik IV, dan kita punya ni bertukar balik. Ikut data. Bukannya anda, CNN kata apa, Bloomberg kata apa. Tak. We go by data. Data kata tak baguslah dia. Anda sembang apa pun. Itu je. Itu caranya anda menggunakan fundamental. Inilah, bila kita cerita pasal intrinsic valuation is based on data, is based on numbers. Okay, jadi saya masih lagi positif kepada Canada. 1 month data is nothing to me, but if subsequent month dan forward looking data tak cantik, then saya akan tukar saya punya outlook kepada Canada dollar. Boleh Jadi kita bertindak awal. Masa tu anda akan tengok technical anda untuk nak cari shorting Canada dollar. Tapi kalau data dah forward looking data nampak cantik, maksudnya ini cuma sementara, sebulan ya okeylah. Dia holding 52.4 okey, tak ada. Dan kita jangkakan data kat sini pun lebih kurang sama. So ekonomi is holding. Itu maksud dia. Boleh? Ini kita nampak ke depan. Sebab itu orang kata fundamental ni benda dah jadi. Tak.
kita melihat ke depan. Bagaimana kita lihat ke depan? Itulah guna IV, itulah guna anda tengok, ni nampak ni, bulan 7. Data untuk Australia bulan 7, nampak? Menurun. Jadi kita jangkakan bulan 7 punya data nanti tak cantik. Boleh? Ni belum keluar lagi GDP. US. Jepun. Semalam kita ada dia punya services ni. Nampaknya manufacturing tak cantik pagi tadi. Kita tunggu services dia. Dan sekiranya ni cantik, ini mungkin kat sini not bad. Recovery. Itu cara dia. Sama juga untuk euro. Kita nampak Julai. Data yang keluar sekarang ni, data bulan Jun. Bulan Jun dia not bad. Tapi Julai nampaknya tak cantik. Berdasarkan PMI dia. Boleh? Yang ini, sini. Bulan 9 nanti baru data keluar. Jadi kalau keadaan ni, sekarang ni anda dah mula, kalau ada data-data ni tak cantik, anda dah mula untuk short euro. Boleh? Inilah gunanya saya atur dia bulan-bulan ni. Inilah guna benda ni. Jadi kita menggunakan forward looking data. Malam ni kita ada ISM untuk US bulan 7. Jadi kita akan ada data bulan 7 yang akan keluar. Saya tulis, lupa nak tulis. Julai, Ogos, September. Kat sini. Apa tak ada pula dia. Oh, lupa nak type. Dalam tu ada. Okey, sekejap Julai, Ogos, tak apa. September. Jadi kat sini Julai data tu nanti keluar sini. Jadi kita dah tahu kita akan tengok komposit kata lebih kurang. ISM. Okey, siapa ingat minggu lepas kita ada a few data daripada Federal Reserve mengenai dia punya research. Contohnya macam ni lah. Minggu lepas. ISM malam ni dijangka kuat ke dijangka lemah? US. Okey. Viewer yang anda boleh gunakan, anda tak ada kat sini, existing home sales. Richmond. Richmond Manufacturing Index. Richmond nampaknya lemah. Okey. Kita ada mana lagi? Richmond Philly Fed Manufacturing Index, naik lebih Mana New York? Ada satu lagi yang nampaknya lebih positif bukan beige govern. Ini adalah regional punya. Ini benda-benda yang akan masuk dalam beige book lah. Tapi berdasarkan ini semua menunjukkan bahawa ekonomi US is naik secara modestly, naik. Jadi nampaknya untuk ISM malam ni pun kita jangkakan adalah lebih cantik. ISM. Ni dekat sini. Ni pun jangka cantik. Itu cara dia. Jadi kalau ini malam ni keluar cantik, then nothing much. Tapi kalau dia keluar lebih 53, 54, itu memang positif lah. Tapi kalau malam ni, ini keluar bawah, then USD akan mula retrace. Selepas pergerakan hari ni. Sebabnya market melihat kepada data sebelum ni menunjukkan bahawa ini adalah lebih positif. Kita jangka bos bagi bonus, alih-alih bos tak bagi bonus. Faham? Itu lebih kurang dia lah. Kalau dia keluar sama 52, 52.3, tak banyak lah USD meneruskan naik. Tak ada spike naik lah. Dia naik sikit-sikit. Tapi kalau dia tiba-tiba miss, then anda akan ada spike ke bawah. Boleh? Sebab itu mengejutkan market. Boleh Okey. Okey, itu untuk malam ni dan juga besok retail sales, trade balance untuk Kanada dijangka lebih perlahan. NFP ikut kita punya webinar NFP esok, kita ada malam besok kita ada webinar NFP. Looking at the figures, we are looking at lower NFP that one. Malam tadi kita ada ADP yang cantik sekitar 156,000. So we are looking at more or less the same reading. Unemployment rate is interesting yang market meletakkan unemployment rate dijangka lebih rendah. Tapi kalau ikut data, this is what I'm looking at. Bulan 7 punya unemployment ada lebih tinggi
Yap, itu benda-benda dia, Alam. 222. Jadi ada kemungkinan untuk ini miss 3 poin, dan itu boleh menyebabkan USD lemah. 3.7 ataupun 3.8. Interesting, kita tengok market is pricing in lower 3.6. Okay, we are looking at lower NFP lah. Saya nampak NFP kali ini weak USD lah, berdasarkan apa yang kita nampak sekarang. Okay, kita tengok satu-satu mata wang. Apa yang sedang mempengaruhi pergerakan mata wang berkenaan. Kita ada USD, FOMC semalam menurunkan kadar faedah tetapi tidak memberikan forward guidance bahawa dia akan menurunkan kadar faedah pada mesyuarat akan datang. Dan itu dah fully price in, orang dah tahu dia nak cut rate 0.25 dan kenyataan dia tidak terlalu negatif. Dan sebaliknya kalau kita lihat kenyataan dia, ini kenyataan dia, itu yang dia bukannya cut rate duit terus jatuh. Saya tak faham bagaimana orang tengok benda tu. Cut rate terus duit jatuh. No, bukan macam tu. Cut rate dia nak buat apa lepas tu? Itu sebabnya dia dah bagi zaman sekarang ni, Federal Reserve dan bank-bank pusat, dia orang mula bagi kepada market apa lebih kurang tindakan dia. Dia tak dapat bagi tahu kita cut rate. Cuma we are looking, nampak tak bahasa-bahasa dia pakai we are looking to ease our, dia akan bagi, dia panggil Fed talk lah, dia akan mula bagi guidance forward guidance kepada market ke arah meeting tak semestinya cut rate weak currency, tak semestinya. Dulu yes, itu tahun 80-an, 90-an, awal tahun 2000. Zaman sekarang tak. Orang nak tengok kau cut rate, lepas tu kau nak buat apa? Kalau cut rate, ekonomi kau kuat, itu dia. Itu dulu yes. That theory adalah okay. Fixed income security maybe. Kalau anda trade benda-benda seperti bond, kan ada impact dia. Tetapi kalau anda trade currency, tak sama. Not macam tu. Itu purchasing power parity. Itu tak. Not now. Zaman ni everything is being, semua institution dia orang ada model ekonomi. Everybody, siapa yang ada info dulu, dia yang dapat masuk market awal. Faham tak? Zaman ni everything is price in, price out. Bukannya macam dulu tunggu then baru bertindak. Itu trading dahulu. Itu zaman dahulu. Zaman ni institution tak trade macam tu. Zaman ni of course something happen, they react. Tetapi what they do is dia orang respond. Dia orang apa yang saya sediakan untuk anda lebih kurang macam ni lah. Dokumen ni. Dia orang masukkan ni dalam satu model ekonomi dan dia orang decide adakah USD kuat, USD lemah. Faham? They do them economic model. Dan rangka dia ni apa yang saya kongsikan kepada anda ni, benda ni. Benda-benda ni adakah USD akan kuat, lemah, adakah dia lebih neutral. Pada waktu ni everything is pointing to a more neutral USD. At the moment of course ada nampak USD kuat selepas yang malam tadi, tetapi next kita nak tengok ada apa tindakan daripada Trump, apa kesan daripada apa yang malam tadi Fed buat contohnya. Jadi untuk USD at the moment is the strongest currency, adalah mata wang yang paling kuat. Kita ada gold yang jatuh, kita ada USD yang paling kuat lah. Yap. AI yang akan dia bukan AI. Kalau pernah dengar Python, Alam, Python. Dia orang akan analyze the data then come up with the macro outlook. Saya try nak belajar Python. Try tapi dah separuh jalan kepala dah pening, bukan bidang saya lah. They put in, saya ada data dia because I have the data. Yep. A lot of people using Python for programming, meaning we program a model where ada apa-apa input, they come up with the analysis.
Okey. Kekuatan USD menyebabkan kita nampak untuk euro merupakan mata wang antara mata wang yang lemah disebabkan oleh tarikan yield dekat US. Kita ada kenaikan nilai USD menyebabkan pelabur lebih memilih USD berbanding dengan euro dan itu menekan kepada euro. Kita ada PMI final reading hari ini dijangka kekal menunjukkan kelemahan terutamanya dekat ekonomi ekonomi France, dekat ekonomi Germany, apa yang kita nampak dekat PMI sebelum ni lah. Interesting, kita ada JPY yang lemah selepas FOMC semalam. I'm looking pada waktu ni kena ingat Jepun dah berapa tahun dia buat dia punya rate easing, maksudnya dia punya rate tu rendah dah lama. In fact kalau kita tengok kepada Japan punya ni, kita tengok interest rate dia, ni adalah Japan interest rate. Dan sejak daripada tahun 2016 hujung bulan ni, hujung 2015 tu, dia menurunkan dia punya rate kepada kepada Januari 2016 dia menurunkan rate dia kepada negatif 0.1. FOMC semalam bertindak menurunkan rate. Sekiranya ekonomi dunia mula pick up, kos mula menurun balik, adakah Bank of Japan perlu tak nak buat apa-apa? Alang. Bank of Japan, Swiss National Bank, dia orang dah pergi amat-amat negatif. Kita ada interest rate yang berada pada tahap negatif, dia orang tengah buat quantitative easing. FOMC dah buat kerja. Adakah Bank of Japan perlu buat apa-apa tak? Bank of Japan need to action? Tak payah. Because if economy is supported by, ingat, Federal Reserve, dia cut rate, itu bertujuan untuk membantu ekonomi. Bukannya dia cut rate, ekonomi nak jatuh. Bukan. Dia cut rate dalam keadaan ekonomi US yang kuat. Sekiranya ekonomi US terus berkembang dan itu menyebabkan permintaan daripada consumer US meningkat, ekonomi yang bagus, itu menyokong kepada global market. Sekiranya global market naik, adakah Bank of Japan perlu buat apa-apa tak? Tak perlu buat apa-apa, nampak? Sekiranya itu berlaku, then orang lain semua tengah cut rate, apa jadi kepada mata wang yen? Fikirkan jauh sikit, jangan fikir hari ni, fikir jauh sikit. Kita ada FOMC cut rate, kita mungkin ada RBA, kita mungkin ada siapa? RBNZ, potong rate. Nampak? Kita ada kita ada mana lagi? Kita ada euro, Kalau mata wang ni kalau tarikan lebih yield kepada US, dia perlukan untuk turunkan lagi mata wang euro. Sekarang ni dah menurun, tapi dia perlu turunkan lagi, dan itu boleh menyebabkan euro pun jatuh. Fikirkan apa yang jadi kepada yen. Itu dia, nampak? Bukan. Kita akan nampak yen, itu satu lagi, tarikan yen sebagai funding pun, you have another choice. You have USD chip. Faham, Aminul? You have bukan tengok USD nilai dia, ada tengok daripada sudut dia punya cost, cost of funding dia. Dia punya interest rate. Anda akan tengok benda tu. Faham? Jadi itu boleh menyebabkan yen tu yen keluar daripada Jepun akan menurun cost of fund, sebagai mata wang pembiayaan. Nombor dua, Bank of Japan tak perlu buat apa-apa. Sekiranya FOMC berjaya prep up the economy, dan itu boleh secara jauhnya menyokong kepada ni. Sebab itu saya dekat sini saya kekal dengan untuk positif, dua yang saya positif, iaitu Canada dollar dan Japanese yen pada waktu ni. Ini pun mungkin akan bertukar. Chef. Kita akan tengok seminggu dua ni macam mana. Ini mungkin saya akan tukar kepada positif untuk chef.
Okay, jadi yen at the moment kita ada knee jerk reaction lah, di mana yen melemah. Interesting, but I'm looking at that not against USD. You are looking at something macam Euro JPY, you are looking at something macam AUD JPY, NZD JPY. Ini adalah antara tiga mata wang, but not at the moment. Belum kita ada reaksi daripada Fed punya potongan kadar faedah. I'm looking at next week. Sekiranya ada set up untuk shorting AUD JPY, NZD JPY serta Euro JPY. Itu tiga yang saya tengah tengok. Okay. Rancanglah. Saya apa saya nak trade minggu depan, hari apa, cut level mana, saya dah buat tau. Saya dah rancang. Bukannya hari ni buka chart cari. Tak. Saya dah plan apa yang saya cuma tunggu level saja. Saya tunggu level. Itu je. Contohnya macam saya sebut tadi, Euro JPY. Euro JPY. I'm waiting for retest untuk level sini. Saya tunggu untuk AUD JPY. AUD JPY ada chance lah. Dia tengah naik-naik tapi tak sampai. Sikit je lagi tak sampai. New Zealand dollar JPY. I'm waiting for all this lah untuk dia test. Test then untuk saya shorting balik. I'm waiting for retest. Tapi tak sampai. Tak sampai tak masuk lah, itu je. Tak sampai saya tak masuk. Itu je. Saya tunggu dekat resistant area, resistant area, support become resistant, untuk masuk balik. Itu je. Tak apa, minggu satu lagi ada lagi. Market sentiasa ada. Follow a system, the system say here to sell. Market tak sampai, kita lari. When you don't follow your system, that's a mistake. That's a mistake. Don't lari, sebab your performance won't be measurable. Once your performance is not measurable, to me better don't trade. Itu je. Itu sebab that's a mistake. That's a trading mistake bila kita tak ikut kita punya plan. Biarpun kita profit berapa kat sini, to me that's a mistake. Itu lari daripada disiplin. Don't do that lah. Sayang dengan yourself. Okay. GBP lebih neutral seperti biasa. UK ni dia peduli cerita dia, not about US ke apa, dia cerita Brexit dia. Hari ni kita ada Bank of England. Untuk Australia saya sebut tadi, kita ada knee-jerk reaction di mana pencarian pulangan bila US menurun, pelabur akan mula-mula berpindah balik kepada high yield punya currency seperti AUD dan juga New Zealand dollar, but that move normally is not sustainable. Sebabnya dua ni dijangka akan menurunkan juga kadar faedah. Sekiranya dua ni menurunkan kadar faedah, retail sales besok dan lain-lain data untuk New Zealand, kita tahu bahawa RBNZ mula melihat kepada kuantitatif easing dalam polisi dia. Jadi sekiranya itu berlaku, ini boleh menyebabkan Aussie dollar dan New Zealand lebih lower valuation. Dua ni. Canada dollar, I still like it untuk long, especially untuk AUD CAD. This is something yang saya tengah tunggu, AUD CAD. I'm waiting for a higher bounce. Tak cukup. I'm waiting for a higher bounce untuk nak short AUD CAD. Okay. Bukan apa, kita nak masuk dari sini, risk reward kat mana anda punya TP? Tak ada. Nampak? Carilah tempat dia punya bounce dulu. Okay. AUD CAD antara ni. Itu adalah untuk chef. If the current condition continue, you might have a stronger chef. Ingat hari ni Switzerland bercuti. Hari ni tak buka. Tu anda nampak dia senyap. U-Chef naik slow. In fact, kita ada U-Chef yang baru saja buat new high. U-Chef. Trade
Ini yang masanya anda cari peluang. Trade when price is doing something. Kita ada price yang baru saja belum buat new high. Okey. Hampir nak buat new high lah. Ni daripada sini. We have price yang break out daripada satu level ni lah. We have something interesting. We have something is happening. Maksudnya price menuju ke arah dia punya range area ni. The moment kalau dia break out sini, then you might have a move higher. Kalau dia gagal break out sini, then you might have a move lower. Yeah. So chef is at a very interesting juncture. Bagi saya dua mata wang perhatian ada dua yang mungkin berubah dia punya ni. Yang pertama adalah kepada Kanada. Sekiranya ekonomi dia mula menunjukkan kelemahan dan itu berlaku, dan anda akan dapat Kanada dollar yang banyak peluang move dia, especially Kanada dollar JPY. This adalah untuk mereka yang swing. Kanada dollar JPY. Kita nampak price consolidate. Sekiranya Kanada punya ekonomi berubah, then you might have jauh movement dia ke bawah. Anda ada banyak potensi. Kita tengok dekat higher time frame lah. CAD JPY. Daripada sudut dia punya potential move. Kanada dollar JPY saya tunjukkan ya. Pada waktu ni kita masih lagi berada dalam pergerakan yang consolidation. Nampak ni? Siapa ingat kita lukis yang ni lama dah. I'm looking at this move. We test triangle and another one untuk dia ke bawah. This is something yang saya tengah tunggu. If Kanada punya ni adalah menunjukkan kelemahan ataupun ke atas. Ingat triangle punya ni itu adalah both ways, atas ataupun ke bawah. So I'm looking at any break atas ataupun ke bawah. This is the potential move dia. Banyak potensi move dia, jauh. Ni something yang anda boleh cari untuk swing lah. You are looking at almost 3,000 punya pips move. That's something yang amat significant untuk CAD ni. Dan even ke atas ni. Boleh? Something yang saya tengah tunggulah Kanada dollar ni. Sekiranya ekonomi dia mula ni, then you might have a very volatile move up or down. Sebabnya price ni tengah consolidate. Ni kat daily chart. I'm waiting for a little bit move up, then retest apa nak jadi kat sini, then untuk down. Boleh? Ni dekat, ini untuk siapa yang swing? Rashid. This might be your play lah. Kanada dollar JPY. Sekiranya ekonomi Kanada tadi weaker, kalau tak, then Kanada masih menunjukkan strength, then Kanada dollar JPY is not something that saya trade. Saya akan tengok kepada contohnya kepada EuroCAD. This is something else. EuroCAD kita ada satu breakout, benda yang sama kita dah tandakan sebelum ni. Breakout, we are looking at potensi untuk move ini. This is the potential. Okay, this is the potential. We still have some more leg down, sekitar 1.4075, 141 lah, kita 1.41. Boleh? Ni contoh dia tanda lah. Ni contoh bila anda nak lukis anda punya pattern, ni lah guna yang ni. Siapa ingat yang webinar sebelum ni? Cerita teknikal, dan bila anda start lukis pattern, the moment price tu terkeluar daripada regression trend channel. Okay? So we have a very quite that one. EuroCAD ni masih lagi ada leg down. Tak apa, don't worry. Kita slow dalam technical saya akan ceritakan. Yang webinar sebelumnya, pusingan sebelumnya saya ceritakan mengenai session volume. Selepas ni kita akan masuk balik kepada ni, kepada asas je lah, kepada benda-benda ni. Don't worry.
Okay, nampak Eurocat is still ada leg ke bawah lah. Okay, chef is very interesting at a very interesting juncture, sebabnya sekiranya ECB tak buat apa, not doing QE, holding dia punya rate bulan 9, kita mungkin akan ada euro yang kuat, chef yang juga akan kuat. Not euro chef, tetapi anda mungkin melihat kepada antaranya adalah kepada USD chef untuk short. Tu nantilah tu bulan 9. Nampak? Kita merancang ke depan, Rashid. Bukannya hari ni buka chat, apa nak trade hari ni. Tak. Saya merancang trading saya, biarpun untuk intraday ataupun untuk ni, saya merancang dia yang minggu depan, saya dah tahu dah apa saya nak trade minggu depan. Minggu satu lagi, saya dah rancang dah. Dah ada trade plan dia. Bukannya duduk, apa nak trade hari ni? Tak. Scroll satu-satu chart, tak. Saya dah tengok, saya dah letakkan kat mana level, cuma tunggu. Dan basically, the trade ideas are all here. Semua sini. Yang hari-hari of course bertukar, tapi level-level ni saya dah tekankan. Anda tengok kepada market structure dan kita tengok kepada cerita market. Itu je. Yang kuning-kuning ni jangan masuk lah. Waktu ni cat jual masih long. Itu je. Jadi ini maksudnya saya tengah tunggu untuk, sebabnya higher time frame, saya tengah tunggu untuk short. Sekiranya Kanada tadi bertukar. Nampak? Kita dah plan dah. Bukannya buka chart apa nak trade hari ni. Itu payah. Sebabnya kadang-kadang kita akan bertindak kepada emosi. Bila anda trade, anda respon, bukannya react. Anda dah ada plan, anda buka chart, tengok tempat, okey, nanti sini baru aku masuk. Bukannya, oh nanti nak pergi sini. Bukan. Di sini aku nak masuk. Bukannya ke sini aku nak pergi. Bukan. Trade jangan buat benda tu. Trade dari sini. Price, tunggu price pergi ke tempat anda. Bukannya anda pergi tempat price. Anda yang anda dah rangka. Kalau macam ni, ini yang aku buat. Bukannya anda trade ke arah. Anda trade dari. Price tu masuk in your area. Bukannya price tu masuk tempat anda interested. Barulah kita trade. Bukannya, oh price ni nak pergi sini lah, aku masuk. Itu kejar market. Itu kejar market. Itu masalah. Okey, boleh? Jadi email kepada saya sekarang, anda punya ni, Zul6716. Untuk dapatkan kita punya Outlook, 4.30 nanti saya akan email kepada anda. Letakkan benda ni sebagai anda punya headline, sebagai anda punya tajuk email. Tak payah cakap terima kasih lah, tak payah. Saya tak baca pun email anda. Cuma letakkan ayat ni. Webinar XM. Webinar XM. Boleh? Dan email kepada saya. Untuk dapatkan Outlook dalam bentuk Word format, saya akan email kepada anda pada jam 4.30 nanti. Boleh? Okey? Jadi email kepada saya sekarang. Siapa yang email lepas 4.30 saya tak ni. Sebab saya tak nak orang yang recording pergi tengok. Tak. I want people to give effort. Dan ikut webinar live kita. Okey? Kita berhenti rehat sekejap. Dan kita sambung balik dalam tempoh 5 minit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti sekejap.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Zul? William? Imran? Vincent? Tony? Boleh Okey, thanks. Okey, thanks. Okey, email saya. Kalau tak, saya dah bagi email address saya. Bagi siapa yang tak dapat email address saya adalah zulle6716@gmail.com. Email saya sekarang, saya akan balas email anda pada 4.30. Bukan apa. Kadang-kadang ada yang email sekarang, ada email 4 pukul 4.05, pukul 4 suku 4.29 pun ada. Jadi 4.30 tepat saya hantar email. Siapa lepas email selepas tu saya tak hantar. Kalau saya tahu orang tu dia recording, jadi start. Saya nak orang ikut live ni. Okey. Kita baru saja masuk sesi keyword. Letak webinar XM. Letak webinar XM. Sekejap. Ni webinar XM. Ini. Okay, keyword dia letak webinar XM. Siapa letak title tu, saya tak tahu anda nak apa. Anda tulislah. Saya satu hari, kalau nak, seriously, saya satu hari terima beratus email. Saya nak baca satu-satu mustahil. Sebab itu saya bagi keyword ni. Jadi saya tahu, okey, ni cerita coursework. Ini cerita apa. Jadi saya dapat nak saya go through. Kalau tak, tengok satu-satu entah siapa email Euro USD naik ke turun pun ada. Tak apa minum. Pengsan saya. Tanya Euro USD. Tak cukup dekat Facebook, dia tanya dekat Instagram. Tak cukup Instagram, dia tanya dekat Telegram. Tak cukup tu, dia pergi tanya dekat email. Saya pun pengsan lah nak jawab satu-satu kan. Okey. Kita lihat satu-satu mata wang. Kita ada FOMC semalam di mana Federal Reserve telah memotong kadar faedah sebanyak 0.25% seperti jangkaan pasaran, tetapi tidak memberikan gambaran bahawa apakah tindakan selanjutnya, dan itu yang kita nampak untuk USD semasa didagangkan lebih kukuh, terutamanya kepada gold. Kita nampak gold tu jatuh. Kalau tengok kepada gold punya valuation ni, ini secara jangka panjang. Ini kepada jangka panjang. If you look at gold punya valuation, saya melihat gold ni sekarang ni consolidating di antara 138 lebih sehingga 145 ni. Jadi kalau nak trade dia, make sure tunggu dia retest level-level ni. Tunggu retest lah 4D. Okay. Ni adalah untuk gold. We have more consolidating, tapi ini uptrend. Ini uptrend. So kenapa nak cari untuk short? Biar dia buat lower low dulu baru short. Ini dekat intraday, ini dekat daily. Kalau anda tengok dekat time frame yang lebih kecil untuk gold, kalau anda trade dekat time frame yang lebih kecil, we have the same story, is in a consolidation. Sama level consolidation. Maksudnya sideway lah. Sideway move. Jadi kalau dalam sideway, higher probability adalah apabila dia sampai kat bawah untuk kita long, dan atas ni untuk short. Itu je. Buat benda logik dia pun. Jadi kalau nak short, ini dalam uptrend. Jadi saya tak cari lawan trend. Tapi kalau anda ada teknik untuk ini, by all means pakai. Unless you are looking at this chart punya size lah. Depend kepada size chart anda. Kalau ini adalah shorter term untuk short. Okay. Untuk USD, we have stronger USD disebabkan oleh tak ada tanda bahawa Fed masuk dalam very agresif punya move untuk short, untuk potong rate. Kita ada Euro yang melemah disebabkan oleh USD yang mengukuh. Mata wang nombor 1, mata wang nombor 2. Okay. JPY, saya tak akan pergi short lah. JPY pair pada waktu ni, to me pergerakan lemah ini adalah satu correction. I'm looking untuk long JPY. Kita ada yield yang lebih rendah, Federal Reserve turun rate. Itu boleh menyebabkan JPY ni lebih pelabur dia pun bawa balik duit lah.
kat luar tu tak untung sangat, dia orang bawa balik duit. Tu lebih kurang nak tengok dia. Jadi I'm looking at this sebagai corrective move. Biarpun dia lemah, kalau ada intraday hari ni jangan pergi cari long. Kalau long JPY, kalau anda intraday, tapi kalau anda swing, ini memberikan peluang untuk anda masuk JPY pair pada harga lebih tinggi untuk shorting. Okay, itu untuk JPY. GBP seperti biasa, cerita Brexit. Hari ini kita ada Bank of England dijangka mengekalkan polisi sedia ada. Yang market nak tengok adalah kepada projection dia untuk pertumbuhan ekonomi serta kadar faedah untuk tahun depan. Okey, itu untuk GBP. Untuk Australian dollar, faktor tarikan pulangan menyokong kepada Australian dollar dan juga New Zealand dollar semasa. I'm looking at this sebagai satu peluang untuk corrective move sebab RBA dan RBNZ bulan ini dijangka akan menurunkan kadar faedah. This is something yang saya tengah tengok lah. AUD JPY for it to go higher untuk shorting, dan juga NZD JPY is another one. NZD JPY for it to go higher untuk shorting. Tak sampai lagi. Tak sampai nak buat macam mana itu. Okay. Canada is still strong, is still fundamentally strong, satu currency dengan ekonomi yang kuat. Bulan 6 ni ekonomi nampaknya lembab sikit, tapi kalau IV bulan 7 menunjukkan ekonomi dia kekal perlahan, then saya punya outlook kepada Canada ni akan mula bertukar. Faham Ming Leong? Saya akan lihat dia sama cerita macam Australia dollar dan New Zealand dollar. Pada waktu ni cerita dia lain. Dua ni nak cut rate, ini neutral. Okay. Chef, nampaknya apa yang berlaku dengan Europe, treaty dagangan dia tidak mempengaruhi ekonomi Switzerland pada semasa. In fact, ekonomi dia perform lebih kuat, dan kerjasama ekonomi di antara Switzerland dan China, dia ada perjanjian dagangan dengan China. Nampaknya itu membantu kepada ekonomi dia. Untuk semasa Chef adalah lemah, but if ECB nampaknya tak buat apa ding-dong lagi, dan bulan 9, then kita akan nampak Chef ni lebih positif. Ini something yang saya tengah tengok juga untuk Chef. Okey. Tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu permulaan menetapkan kepercayaan anda. Jangan lari ke mana-mana, sebabkan hujung webinar nanti, SVME, yes, that is one of the thing you can look at. I look at, saya ambil lebih simple. Saya gunakan cough. Saya gunakan cough barometer. Dia, impact dia tak ada. When you look at PMI, bukan nak tengok impact currency naik turun. Kita nak tengok keadaan ekonomi. Faham tak, Lim? You want to find the bias. It's not itu naik, itu turun. Tak. We look at it to look for bias. Itu guna PMI. Okey. Jangan lari ke mana-mana, sebab hujung webinar nanti saya akan bagi satu coursework untuk anda. Benda simple saja pada hujung webinar nanti. Untuk anda mula buat satu nota dia. Mana Aisyah? Dekat ujung nanti. Simple. Benda amat simple. Tapi that is when you start thinking about your system. Okay, kat hujung nanti start buat benda ni. Okay. Zul. Siapa lagi? Vincent dah buat. Tony. Sarah. Robert. Razi. Dan lain-lain. Patrick. Mana? Patrick dah dekat nak graduate. Maki. Start buat, simpan satu buku nota kecil, dan anda buat benda-benda simple, exercise simple yang saya akan bagi kat ujung nanti. Okey. Jadi kita nak trade. Ni kita punya topik 1. Next batch belajar trading. Datang kelas. Saya dah tak buka untuk saya punya ni. Saya punya mentoring sebab saya tak ada masa. Actually apa yang saya kongsikan kepada anda sama dengan apa yang saya buat dalam mentoring saya. Cerita dia adalah
apa yang mentoring ni dia orang lebih banyak lagi lah. I don't open it anymore. Because I already have 300 plus orang untuk nak mentor. Quite a number. Cumanya apa yang dikongsikan dalam mentoring tu adalah dikongsikan bersama dengan anda. Cuma beza dia orang ni ada very extensive lah, very extensive coursework, dan saya lihat satu-satu. Nak habis pun sebenarnya dah masuk 13. Jadi kalau nak masuk sekarang pengsan sampai 20 topik. Ada lagi lepas 20 tu ada 10 topik lain, tapi itu cuma edition. Itu cuma nota. Okey. Mana kita nak start? Ni something yang saya harap anda semua sedar benda ni. Perbezaan di antara investing dan trading. Nasihat saya, jangan cuba trade. Dan kita nak buat apa kalau tak trade? Invest. Anda tak akan dapat trade. Ini yang saya nak sampaikan kepada anda hari ini. Berhenti cuba nak trade. Anda cuma invest. Apa maksud saya dengan benda tu? Berhenti cuba trade macam institution trader. Semua benda nak tahu. Semua buka chart ni nak masuk apa. Itu kerja orang yang kerja sebagai trader. Institution. Anda full time ke? Jangan. Sebabnya anda trade duit anda. You are trading your money. Anda tak ada cukup equity. Dan anda tak ada cukup maklumat pasal market. Tak payah cerita yang dekat bank lah. Even apa yang saya ada, most traders tak ada. Bukan saya kata, oh hebat. Tak. Saya pun tak gunakan dia macam orang fikir, oh Zul ada Reuters ni. Tak. Saya ambil simple. Bukan angkuh. Dia the thing is, jangan try nak buat yang ni. No need. Be you. Be a retail trader. What does it mean? Apa maksud dia? Ni, investor. Ini yang pertamanya. Dan langkah pertama ni adalah langkah paling penting dalam decision anda untuk bidang ni. Ini yang paling penting. If kat sini anda silap, you will be sama dengan over 90% mereka yang tak berjaya dalam bidang ni. Anda cuma meluangkan masa dan mendermalah kepada industri ni. Meletakkan modal, lepas tu dah. Bagi masa 2-3 tahun berhenti trade, kata forex ni mengarut, ataupun saham mengarut, ataupun komoditi mengarut. Sebabnya bukan apa? Dah banyak hilang duit, dah macam-macam belajar tak jadi juga. Asas dia sini. Kenapa? Kenapa suka nak berjaya dalam bidang ni? Sebabnya anda cuma direct kepada market. You are looking at teknik ataupun cuba faham market. Sedangkan your self preparation ni tak ada. Ini yang paling penting. Ini dahulu. Orang ada kata teknik, kena pakai teknik yang terbukti dah berjaya. Tak. Sebabnya kalau anda ada teknik yang terbukti berjaya pun, dan memang berjaya pun, tapi bila anda pakai, bila anda buat benda pelik, yang bestnya, kita ni yang buat benda pelik-pelik, kan? Nak kaya cepat, even anda trade jadi pun tak guna. Kenapa saya kata? Kenapa saya katakan trade jadi pun tak guna? Semua teknik bagus, whatever teknik, all good, semua bagus bagi saya. As long as anda tahu dia punya parameter, prestasi dia, SOP dia tulis. Sebab itu saya tak tekankan kepada teknik. Bukan apa, teknik ada pelbagai. Saya lihat lately bila saya buat session profile, orang semua session profile. Dulu saya tunjukkan Bollinger Band, tiba-tiba banyak Bollinger Band. Macam inilah. Apa juga yang ada, semua bagus. Apa yang anda dah ada, tolong jangan tukar. Whatever anda dah ada, jangan tukar. Kerja sekarang ni, tulis SOP anda. Itu dia. Itu bukan homework kali ni, itu lain kali. Tapi start dia daripada diri anda sebagai investor. Ini dahulu. Kepercayaan, kena ada objektif. Itu sebab saya kata tadi, bila anda trade, jadi pun tak guna. Sebabnya kadang-kadang benda ni online, duit tekan-tekan, bila jadi, kita habiskan secepat mungkin. Tak ada apa-apa.
semua nak buat extra income. Tapi adakah anda trade cara extra income dan modal diguna pakai macam orang guna extra income? Tak. Banyak kes dia pergi compound. Dia pergi guna duit simpanan. Itu bukan trade extra income. Faham? Jadi kena tengok modal. Mana ada orang berniaga tak tahu modal. Dia kata bila ada duit aku depo. Tak ada duit aku tak depo. Berapa modal? Oh, berapa aku depo. Mana ada, bukan. It's not about your deposit. It's about your perancangan financial planning, your portfolio type, diri anda, komitmen anda. Benda-benda ni kena fikir. Lepas tu barulah cerita trading. Yang tadi tu dulu baru cerita trading, Lepas tu barulah anda tengok macam mana nak analisa market, apa cerita market, euro apa, USD apa yang mempengaruhi dia, macam mana kita nak tengok technical, market ni ranging ke, trending, teknik ini untuk ranging ke, trending, ni market yang senyap ke, market normal ke, market macam mana ke. Lepas tu carilah macam mana anda entry. Lepas tu macam mana anda nak keluar, adakah bila keluar tu kita nak masuk balik ataupun cut ataupun apa. Dia kena yang ini simple. Trading sebenarnya simple asalkan anda disiplin. Yang tak simple di sini. Di sinilah ramai yang gagal. Bukannya kat sini. Dia ramai bukannya tak tahu trade. Dia ramai gagal kat sini. Sebab apa? Ni. Anda kenal pasti what is your personality type. Ada 5 secara general. Ni ada banyak sebenarnya. Tapi secara generalnya ada 5. Big spenders. Ni mereka yang ada duit letak. Lepas tu dia ambil risk besar-besar. Kalau jadi. Tak jadi, aduh, nganga. Dia comfortable dengan berbelanja duit lah. Kalau dia tak dapat nak tukar, payah nak tukar, tapi anda kawal dia. Kalau anda dapati anda dalam kat sini, anda kenal pasti saya ni jenis depo besar, tak jadi, tak jadi. Kalau anda dapati anda sedang buat benda tu, what you do is anda kenal pasti dia dan cari cara untuk anda mengawal urge ni, keinginan nak buat benda tu. Nombor 2 adalah kepada savers. Savers ni letak sikit, letak sikit-sikit, lepas tu letak lot pun kecil-kecil. Ni tak dapat juga. Dia kena satu jumlah lah. Dia kena ada satu jumlah. Berapa sebenarnya. Saya ada a few yang dekat Facebook selalu tag saya. Saya tengok cara tu. Boleh. Tapi taxing dia adalah memenatkan anda punya mental. Dan masalahnya kadang-kadang bila satu je mistake. Mistake ni maksudnya anda mungkin letakkan $10, $5, $15 lah setiap hari untuk trade. Lepas tu tadi tu dah buat banyak. Lepas tu dia dah jadi, katalah jadi $200 satu hari. Katalah masuk jadi. Lepas tu anda keluar. Lepas tu masuk balik. Lepas tu rugi. Lepas tu rugi. Tu yang kadang-kadang geram tu naik. Geram tu naik. Geram naik, lepas tu letak. Habis. Jadi janganlah. Yap, itu benda dia. Jadi itu yang savers. Itu masalah dengan savers ni. Kadang-kadang dia gagal dengan emosi. Yang ketiga ni shoppers. Shopper ni lagi ramai buat. Ramai yang buat benda ni. Ada duit depo lah. Ada duit depo, kita trade pakai teknik ni sekarang ni. Lepas tu cuba-cuba naik. Jadi. Lepas tu tinggal duit untung dalam keluar duit modal. Duit untung biar. Familiar tak benda ni? Yang duit modal tadi keluar, lepas tu belanja, habis. Yang duit market dalam tu hentak lot, habis. 2 tempat dia habis. Kalau anda dapati anda setengah buat benda tu, berhenti dulu. Tengok balik. Ramai yang belajar cara ni, keluarkan duit modal. Saya tak katakan salah. Tapi anda ada perancangan untuk duit modal anda. Ini tak duit keluar belanja, entah self reward. Dalam akaun tak duit market kononnya. Habis. Debtors, ni janganlah. Berhutang untuk nak trade, jangan. Kalau anda berhutang untuk nak trade, saya nasihatkan berhenti.
Ini bukan tempat untuk anda nak cover hutang. Ini bukan tempat untuk anda nak kaya cepat. Ini bukan dia. Mungkin sekali-sekala jadi, tapi most of the time dia tak jadi. Kalau dan anda sedang spend duit yang anda tak dapat nak hilang. Nombor 5, ni yang ideal lah. Susah nak buat. Mempunyai financial planning dan anda merancang untuk mencapai financial freedom. Trading is all about psychology. It's all about psychology. 3, diri kita, market dan sendiri. Yang terbesarnya adalah diri kita. Settlekan diri anda sebagai asas, dan 2 ni akan fall into places. Ini goyah, anda ada pemahaman market dahsyat, teknik dahsyat pun tak guna. Jadi selalu, mana nak mula trade, mula diri anda. Inilah elemen paling penting. Retail, anda sebagai retail investor kena ada kepercayaan, objektif dan kelebihan anda. Kenal pasti keadaan kewangan anda dahulu. Mana nak mula ni? Anda nak berniaga ni. Kenal pasti. Where you stand secara financial anda. Sebab anda nak buat duit. Anda kena tahu duit apa yang anda ada. Faham tak? It doesn't make sense kalau seorang tu, dia cuba letak duit yang tak dapat nak hilang. Dia tak tahu apa dia nak. Lepas tu nak melabur ataupun nak trade. Saya buat mistake yang sama. Letak je. Jadi. Tak ada apa-apa. Kalau jadi pun tak ada apa-apa. Stop buat benda tu. Anda kata, saya trade $10 je bang. Ya, itu duit. Rancang duit anda. Buat anda punya perbelanjaan tahunan. Bukan bulanan. Tahunan. Ketahui mana financial freedom figure anda. Kat mana anda punya passive. Sebab ada yang dah ada. ASB ada, mutual fund ada, commission, apa-apalah ada. Dan anda kirakan benda ni. Start merancang. Dari sini anda dah tahu lebih kurang berapa yang anda boleh melabur. Barulah anda dapat merancang duit. Kalau tak tahu duit, macam mana anda nak trade duit? Tak merancang duit, lepas tu nak trade duit, currency. Macam mana? Bukannya pasal teknik. You start from you. Lihat apa objektif anda, berapa lama nak capai dia, siapa diri anda daripada sudut risk capital, modal yang anda guna pakai. Anda punya net worth tu, nilai anda. Sebab ini penting. Ramai yang kata, tak apalah, aku letak sikit ni je aku ada, macam mana nak ikut risk management. Saya, bila orang sebut benda macam tu, saya akan gunakan bahasa agak kasar. Tak ada duit, jaga duit. Lagi tak ada duit, jaga duit. Kenapa bila tak ada duit pergi hentak? Jangan buat benda yang tak kenalah. Jangan benda yang tak cun lah. Dan pengetahuan anda, experience anda kepada apa yang anda buat. Ni 4 benda ni. Jadi buatlah anda punya portfolio. Dia bukan hanya kepada nak trade, don't. Lihat kepada the whole thing. This is the whole perancangan kewangan anda. Ia bukan hanya aku depo, ni depo dah. Dia tak ada kena dengan ASB, ada kena-mengena. Dia semuanya sepatutnya anda jadikan dia sebagai satu tau, dana pelaburan. Mana aku nak letak duit ni? Mana aku nak letak duit? Ia jadikan sebagai satu financial planning anda. Okay, ni something yang saya nak sentuh. Anda tahu, anda dalam pasaran yang paling, antara pasaran yang paling volatile, iaitu currency market, spot currency. The best is, ramai suka nak letakkan stop loss kecil-kecil. Dekat, secepat mungkin. Sebab itu, kalau anda gunakan 1.3, 1.4, 1.2, tapi stop loss anda letak 5 pip, letak 10 pip. Macam mana? Okey, dengan fikirkan ya. Kalau ada scalping, nasihat saya macam ni. Letakkan dalam satu account, cukup-cukup je. Yes, Mingyong, bukan apa. You are targeting, katalah you are, ini basic dia lah. Lihat kepada average true range. Berapa pergerakan satu currency tu satu hari. Katalah dia sebanyak 60 pip. Okay.
Price tu dah bergerak sebanyak 10 pip. How many time you can get pucuk akar? Tak jarang. So, 70% of the price movement normally 70%, 60% of the price movement. Jadi kalau 60 pip ataupun 50 pip, you are only trying 20 pip. Trying to get 30 pips. 20 pip tu dah. Masalahnya kat mana nak letak stop loss? How to see ATR? Tarik ATR, average to range. Kalau tak tahu, pergi dekat baby pips, macam mana tengok ATR. Ada dalam tu. Okay, basic link. Tengok dalam baby pips. Ada penggunaan ATR. Tengok range dia. Okay, masalahnya, the thing is, anda dalam pasaran yang volatile. Dan penggunaan stop loss yang terlalu dekat, itu yang sebabnya anda punya stop loss selalu kena. Masalahnya ramai suka letak stop loss kecil sebab nak lot besar. Don't lah. Janganlah. Don't do benda yang pelik-pelik. Itu saja. Buat benda yang masuk akal. You are in a volatile market. Something yang libas. Jangan cerita pasal saya antara kaedah kita kan tengok dalam teknikal nanti penggunaan nak letak stop loss. Contohnya kita tengah tunggu untuk AUD JPY. Okay, saya tunggu AUD JPY untuk capai kat sini. Okay, the thing is, if you put your stop loss here, everybody knows that your stop loss will be there. Saya gunakan konsep yang kalau 50% ni, sebab tu saya suka dia retest jauh. Saya akan gunakan atas 50%. Hanging. Jauh lah, bukannya ni. Then saya akan tengok. Ni, katalah kita enter kat sini. This will be my stop loss. Not here. Here. Atas ni. Satu lagi level. One more level. And pencarian TP. Tengok adakah dia berbaloi ke tak. Sorry. Itu contoh dia lah. Kalau tak sampai 1.3, no. Ini 1.9, 1.2. So not something yang saya akan trade. Itu contoh dia lah. Saya nak, bukannya saya nak banyak trade. Orang tanya yang tengok banyak sangat. Kang nanti bila nak enter? No, makin banyak entry tak katakan anda lebih cantik trade. No, it doesn't say the more you trade, kadang-kadang lagi banyak anda enter, lagi teruk trading anda. Cari entry yang berkualiti. Cari yang something yang anda nampak ada potensi lah. Jangan semua buka chart entry. Tu benda dia. Okey. Asas pun theory of competency. Trading adalah satu kemahiran. The thing is, bila kita mula, kita ingatkan trading ni cuma nak tahu kat mana enter, kat mana nak keluar, mungkin nak tahu interest rate sikit, boleh. Dan lama-lama kita sedar, uish, banyak benda aku tak tahu. Waktu tu, pada waktu ni, 1 dengan 2 ni, anda punya fokus cuma kepada duit. Percayalah. Saya saya tak jumpa lagi yang start trading, dia cerita pasal nak ikut A, B, C, tak. Ramai dia kata, semalam buat $50. Hari ni cuba nak buat $100. Dia akan kepada duit. Nampak? Selagi fokus anda kepada duit, anda takkan keluar daripada 1 dan 2. Anda akan yang kat sini anda tak sedar, anda tak tahu. Yang atas ni anda sedar, anda tak tahu. Waktu yang atas ni, anda akan sana sifu, sana master, sana cikgu, sana semua hebat-hebat. Tak ada. Nombor 1 dengan nombor 2 tu, anda akan fokus kepada duit. Masalah. The money only comes when anda dapat ikut disiplin and retain. Saya tak kata tak dapat buat duit. Yes, macam mana tekan pun boleh dapat jadi duit. Tapi dapat ke nak retain dia? Dapat tak nak lebih kurang kita berharap benda ni. Nak bisnes, kita tahu kedai kita lebih kurang bulan depan dapat berapa. Payah.
The only thing is to have one focus, to have satu SOP, to have satu disiplin yang diikut sentiasa, buat benda yang sama je. Bagi siapa yang dah ikut saya, I think you guys, kadang-kadang Zul ni, dia sama je cerita dia. It's me. Saya ikut yang ni. Iaitu cuba untuk nak sama je. And you can't have something yang of course saya tambah sikit to make things interesting for you guys. But what I do every day, kalau nak tahu, saya buat benda sama je. There is no benda pelik-pelik. I do things sama. Pukul berapa ni, dia buat yang ni. Benda sama je. Try to have that consistency dalam diri anda, iaitu kepada rutin. Trading is supposed to be quite a boring matter. Boring things doesn't give you income yang tinggi. Yes, I do agree with that. Tetapi it give you things yang consistent. Dah macam bapak dah sini. Minyong dah macam bapak. Okay. Di sinilah you have to have a clear objective and a very precise macam mana anda menilai prestasi dagangan anda. Kita ni cuma berdagang kepercayaan. Itu je. Set your belief correct lah, right lah. Ada dua, iaitu emotional intelligence dan intelligent quotient. Bila kita bercakap mengenai kemahiran, mengenai kepintaran, ada dua. Satu, kepintaran mengawal emosi, mengenal pasti emosi. Dan kedua adalah kepintaran akal. Di sinilah mengapa EQ tu penting. Mereka yang mempunyai kemahiran mengenal pasti, mengawal perasaan, emosi, mereka inilah kebiasaannya yang mempunyai trading result yang lebih baik. Yang hentak-hentak, kita nampak yang tu biasanya, kita tahulah. Kita pun tahulah. Kita cerita nyatalah. Dan belajar untuk percaya kepada diri sendiri. Jangan ada soalan ni, Euro USD naik ke tak? So, saya tak jawab soalan macam tu tau. Kalau orang tanya saya akan senyap dia. Kenapa? Sebab saya nak orang tu percaya kepada diri sendiri. Jangan percaya orang. When you trade, you trust you. Don't trust other people. Boleh? You use other people sebagai anda punya sumber. Tetapi decision is yours. Always remember that thing. Learn to trust yourself. Bila kita kenal, bila kita percaya kepada diri, di situ baru anda ada keyakinan. Bila timbul keyakinan, barulah timbulnya disiplin. Itu je. Orang kata buy, anda sell, percaya kepada sell anda. Don't percaya kepada buy orang. Belajar untuk yakin. Dan bila anda yakin, barulah dapat ada disiplin. Set your belief correct lah. Aware of apa yang anda ada. Aware. What you do after this is ambil satu paper, tuliskan apakah kepercayaan anda sekarang. Abang. Tak apa lagi. Okay. Tuliskan what are your beliefs about trading. Apakah kepercayaan anda kepada dagangan ni. Knowledge mengenai apa yang dibuat oleh mereka yang dah berjaya dalam bidang ni, serta adjustkan. Ni saya kongsikan a few. Responsible kepada anda punya dagangan sendiri. You have control over your own financial destiny. Anda nak berjaya dari sudut kewangan anda ada kuasa kepada dia. Anda mampu mengubah diri anda, nasib anda. Anda kena ada benda ni. Kepercayaan ini dahulu. Mempunyai objektif yang mendalam. Kenapa anda trade? Berapa anda nak? Apa risiko anda ambil? Dan anda definekan position sizing model. Apa itu? Boleh kalau anda ada apa-apa yang profitable. Tapi berapa dia punya, itu cuma tool yang kita pakai, Rashid. Faham tak? Berapa banyak nak entry, berapa banyak risiko anda. Ini dia, Rashid. Faham?
dia mungkin anda boleh gunakan tengok CNN. Kita ada dekat Money Matters kan. Kita ada ni, dia bagilah berapa setiap hari Ahad pukul 7.30 dekat CNN. Dia punya CNN Money ke apa. Dia keluarkan apa Euro USD, apa GBP USD, apa itu CNN lagi cantik. Kan? Ataupun anda nak subscribe kepada EFX ke apa ke, ada banyak kalau start cerita signal apa-apa. Tapi when you do something, make sure you have control over duit. You have control. Jangan senang bagi duit kat orang. Itu satu lagi lah. I don't condone that lah. Nombor dua adalah anda punya kuasa kepada berapa lot anda buka. Anda tahu berapa. Di sinilah apa yang dimaksudkan dengan position sizing model. Kat situ kita akan mulai webinar yang pertama ni, kita akan go through dia satu. Macam mana anda membina anda punya position sizing model. Hari ni kita akan mula dengan benda simple. Lepas ni anda kena ambil risiko dan menerima losses. Kalau trade, kita tahu dengar, jangan lawan market. Tapi bila silap kita lawan market, tutuplah. Salah, buka, alamak, dia pergi ke lain pula. Anda dah kata alamak tu, tutuplah. Dah tahu salah. Kan? Ini tak, nanti dia naik. Itu lawan market. Kita tahu kita lawan market. Dan trading tu, jangan tengok balance. Tengok chart. Mana ada orang tengok trade, tengok berapa balance float. Apa pelik? Trade differently dalam market berbeza. Anda ada teknik untuk mengenal pasti pasaran, adjust strategi anda dan prepare apabila market buat perubahan. Anda mencapai anda punya objektif bukan through trading. Bukan. Jauh. Tapi cerita hari-hari, apa nak trade, apa nak masuk, kat mana support, kat mana resistance, news apa, bukan. When you trade, anda mencapai anda punya kejayaan tu menerusi position sizing. Not through entry, tak. Dan anda mengawal anda punya risiko menerusi position sizing. Anda tahu what is your system performance untuk market type sekarang. Kalau normal market type, ini teknik aku, $10 dapat berapa? Kalau tak dapat jawab soalan tu, jauh. Masih jauh perjalanan untuk membina sistem. Tak apa, hari ini kita akan start daripada asas dia. Mempunyai kelebihan untuk mengenal pasti market, menggunakan kaedah keep it simple lah dalam trading. Saya simple. Saya trading, saya simple je. Tengok yang saya letak ni, saya tunggu price dalam kawasan ni. Saya tunggu price dalam kawasan tu. Saya tunggu price. Ni untuk intraday lain lah. Tapi kalau saya swing, saya akan tunggu price sampai Euro USD. Saya tunggu. Level mana saya tunggu? Tu yang saya letak. Dia tak sampai, saya tak tengok pun chart tu. Dalam ni. Biarpun ni dah merah, saya tunggu dekat sini. Baru dah nak short. Tak adanya pergi serata tempat tengah-tengah dunia nak masuk. Tak ada. Okay? Tak semua masa kita ada entry. Not every time. Okay? Exit yang penting. Bukannya entry. Anda buat duit, hilang duit daripada exit. Bukannya bila anda masuk market, nak masuk sahaja. Bukan. Anda ada tempat keluar, ada tempat masuk. Anda ada tempat profit, ada tempat stop loss. Anda tahu kat mana. Cara protect profit bila dah profit. Anda ada risk reward stop to ensure trade quality. Maksudnya anda ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Anda dah tahu. Macam ni baru kau enter. Tak cukup syarat. Bila market berubah, anda ada kaedah anda. Cara yang ni kita akan tengok benda-benda dalam webinar lain. Dan kita ada satu penggunaan tempoh masa, time stop. Anda enter, dah 5 hari. Intraday anda sideways je, tutup lah. Kan? Dah sideways, tak ke mana. Tunggu juga, tutup lah. 20 sen, $2 rugi sekarang, tutup lah. Daripada nanti dia jadi 200. Tutup. Kan? Idea anda waktu anda tengah analisa tu tak jadi. Kan? Tutuplah. Kalau intraday tutup hari ni.
Mana tutup esok kan? Biar profit berjalan dan kalau kita dah kata salah ni, tutuplah. Trade price action. Tengok candle tu jadi lain. Anda masuk, jangan candle tengah berjalan, candle dia tengah dah close. Kita buy, keluar baru bozu bear. Tutup lah. Itu je. Risk reward sebelum entry. Menerima, ada masa kita silap lah. Nak buat macam mana? Ada masa kita punya analisa tu tak kena market. Tak kena, jangan degil. Itu je. Anda tak mampu ubah market. Itu je. Ini bukan hobi. Hobi cost money. Ini serious business. Bila anda letak duit dalam trading ni, you are doing a business. Manage trading macam business. Anda buat part time ke? Anda buat full time ke? Terutamanya bagi mereka yang buat part time. Kalau anda buat part time, buat cara part time. Dah kenapa trading sampai satu hari 8 jam? Buat katanya part time. Kan? Jangan curi masa kerja lah. Nasihat saya, jangan curi masa kerja. Takutnya rezeki kita tempat kerja tu jadi lain hukum dia. Faham? Ya? Masa kerja. Lepas kerja. Boleh? Ya? Ni kena dan ada trade plan. Anda tahu sekiranya benda ni berlaku, apa nak buat, anda complete apa anda buat. Bukannya biarpun anda scalping, you have complete apa ni, and you simpan record, a trade journal. Anda tahu dalam sistem anda apa yang okey, apa yang tak okey. Review dan monitor sistem anda dan act. Ini yang expectancy tu, nanti kita akan cerita betul. Dan kena faham, kejayaan anda dalam trading ni adalah daripada diri anda. Spend lebih banyak masa kepada diri anda, not depan chart. Spend masa untuk anda bersedia untuk trade. Spend masa untuk tambah pengetahuan anda supaya anda boleh persisten lah, boleh kekal dalam bidang ni. Trading adalah satu kemahiran dan dia memerlukan anda bersedia dari sudut mental dan emosi bila anda trade, supaya anda boleh membuat decision yang clear. Maksudnya bila baru tengah balik kerja, tak berpeluh-peluh lagi kan, macam kena kejar hantu. Sebabnya apa? News kejap lagi pukul 4. Balik kerja sempat 3.58 sampai, contoh. Tekan. Janganlah. Ada hidup luar market. Ada masanya janganlah. Saya, kalau orang jumpa bukan waktu trading ke, bukan waktu seminar ke, bukan apa kan, jumpa saya kat luar, tak ada yang saya nak cerita market. Kecuali anda buat appointment lah. Zul, kita jumpa besok, saya nak review. Then, kalau tiba-tiba jumpa saya, hantar, Zul, tengok ni, okey ke tak trading plan aku? Tak ada yang saya nak tunggu, saya nak tengok. Itu masa saya. Kan? Tak adanya. Tiba-tiba, tengok dulu, tak adanya. Masa anda untuk anda, masa ni, jadi apa, ada live outside lah. Jangan sentiasa Euro USD, ya. Bila batuk pun dah bunyi GBP ya. Batuk dah bunyi GBP ya. Mentang-mentang GBP turun naik kan. Tidur pun mimpi FOMC. Janganlah bersyukur. Maunya tak dengar batuk bunyi GBP. Bersyukur. Bersyukur. Apa juga yang anda ni. As a trader, you have to be positive because you are against you. You have to have a positive attitude. Have a positive attitude. Trading macam game. Game yang kita boleh menang. When you trade, you see a potency, make sure you can win that. Trading is a probability. Make sure you put the probability skewed to your side. Know what is your probability. Dan tulis apa satu-satu kepercayaan anda sekarang, apa yang anda perolehi daripada kepercayaan berkenaan. Compare anda punya belief tadi kepada apa traits ataupun sifat mereka yang telah berjaya dalam bidang ni. Dan what you do is trying to optimize your belief. Dulu bangun multi selalu mimpi profit.
Tak apa. At least bersyukur Min ada mimpi. Itunya. Cari trading style yang kena dengan diri anda. Buat top trader test ni. Tolong buat ini. Ia mengenal pasti top trader test ni. Tolong buat 15 jenis trader. Setiap trader mempunyai cabaran masing-masing. 2 yang highly potential untuk sukses. 10 good potential, manakala 3 lagi difficult challenges. Don't worry kalau anda dapati susahnya. Saya administrative trader yang tengah-tengah tadi, yang nombor yang dalam 10 tadi. Kadang-kadang tak nampak apa depan saya. Dan bila kita tahu kita punya kelemahan, kita punya cabaran ni, then you can work on it. Acknowledge dia dulu. The thing is, jangan simpan. Keluarkan. Dan tengok adakah anda seorang yang yang buat boleh short term trading, long term, maksudnya position dah ataupun combination. Jangan tiba-tiba terbuat. Kalau anda memang seorang scalper, keep as scalper. Jangan bila float jadi swing. Jangan. Tutup. Kalau anda intraday hari itu. Kalau anda campur-campur, saya intraday dulu, nanti kalau dia okey saya pergi swing. Okey? Letakkan dalam satu sistem. Jangan sekejap buat, sekejap tak buat. Boleh? Macam mana anda katakan anda akan hold overnight? Letakkan dia. Jangan letakkan benda yang main rasa-rasa. No. Once anda rasa-rasa, itu yang binasa. Jangan. Cari apa yang sesuai dengan diri anda. Prepare diri anda. Ni benda-benda yang saya nak anda buat. Take home exercise ni, 2 benda ni. Yang pertama ni. Boleh? Minion, Dugat, Lim, Aisyah. Mana Aisyah ni? Ada Aisyah. Okey. Aisyah, Abdullah. Okey. Tengok ni. Sebelum anda nak cerita pasal fundamental, nak cerita pasal apa, saya nak anda buat benda ni. Ambil screenshot dia. Berapakah modal yang anda akan letakkan untuk trading ni? Berapakah modal yang anda akan letakkan untuk trading? Okey. Nombor 2, berapakah sebenarnya masa yang anda boleh berikan untuk trading bagi satu hari? Masa kat sini bukan maksudnya anda menghadap chart. Tak. Berhenti buat benda tu. Maksudnya untuk analisa dan untuk mengurus dagangan anda. Jadi 2 benda. Tak tulis dia. Tak payah tulis, tak payah jawab kat sini. Nanti akan nombor 20 nanti. Nombor 20 nanti. Anda akan letakkan satu dokumen, hantar kepada saya. Simpan dulu, letakkan nota anda. Tiap-tiap webinar. Saya akan bagi 2. Okey, kalau terlepas ada yang rakan-rakan kita yang rekod, pergi tengok dekat ni. Kalau terlepas boleh? Okey. Jadi 2 soalan ni anda kena jawab. You will see this your day one. Bila anda buat apa saya pesan tadi kan. Anda punya perbelanjaan, anda tahu berapa sebenarnya anda boleh melabur. Okey? Berapa sebenarnya dan masa anda satu hari. Berapa sebenarnya masa untuk anda trading. Okey? Okey, ini 2 benda. Satu lagi. Ni, daripada modal anda tadi, berapakah yang anda cuba untuk buat depending kepada cara trade anda? 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ataupun setahun. Berapa yang anda cuba untuk buat? Dan berapakah kerugian yang anda sanggup tanggung 1 hari, sebulan, 1 minggu, setahun? Berapa drawdown limit anda? Tak apa. There are people dalam group tu yang record kita punya webinar. So when you look dekat YouTube, pergi tengok. Contoh by sesi, boleh. Depend kepada your trading. Sarah orang Sarawak tu nak? Johor, Sarah. Okay. Okay, try to do this. Try to do this. Ambil screenshot yang 2 ni. Yang ni. Boleh dah? Next page. Yang ni. Okay. Ini adalah langkah permulaan untuk anda membina anda punya position sizing model. Kita nak berkedai,
anda nak start berkedai, anda kena tahu modal anda berapa. Kan? Kita nak berniaga ni. Ni kita cerita nak berniaga. Bukan nak trading. Kita nak berniaga ni. Trading tu berniaga lah. Okay. Yang pertama, berapa modal anda ada. Lepas tu, berapa lama anda boleh spend masa untuk nak kat kedai anda. 2. Lepas tu, berapa anda nak buat? Make sure benda tu masuk akal. $10. Berapa nak buat? Dalam 3 juta je bang, cukup. Berapa lama? 16 hari. Itu tak payah. Beli penadol. Kalau anda ada $10 tu, baik beli penadol. Sebelum pening lain kali. Baik beli penadol cepat. Okey. Apa yang anda nak target lah. Okey. Dan berapa limit dia? Berapa limit penggunaan modal anda? Boleh? 4 soalan. Ini soalan yang pertama. 4 soalan pertama untuk anda letakkan dalam sistem anda, dan anda akan nampak nanti macam mana kita bahagikan dia. Boleh? Slow. Dalam malam nanti ada lagi minggu depan punya webinar, kita akan ada take home exercise ni yang anda akan buat. Boleh? No need. Jangan email sekarang. You email it at the masa 20 yang last kali nanti. Saya akan bagi satu dokumen untuk anda isi benda-benda ni. Kumpulkan. 20th nanti. Sebab dia saya nak anda berfikir mengenai benda ni as we go along. Okay, as you go along. 20th nanti baru anda hantar. Jangan hantar pada saya. Meriah email aku. Dah je orang minta tu tadi. Okay? Boleh? Boleh? 2 simple je. Ni simple je. Dia simple je. Lepas tu anda ni, tapi dia asas dia kat sini. Ini 2 tak ada. Anda cuba trade, modal pun tak tahu. Masa macam mana. Lepas tu berapa target tak ada. Drawdown limit tak ada. Main masuk je trade. Letak depo trade. Belajar teknik ni trade. Lepas tu nak buat apa tak tahu. Batuk tu yang batuk bunyi GBP. Okey. Invest dalam satu sistem, cuma dagangkan sistem anda. Itu je. You are starting sistem punya ni, cara untuk berfikir mengenai trading system ni. So buat dia punya exercises tadi, hantar pada webinar yang ke-20. Saya akan bagi dokumen, email kepada saya, dan bagi mereka yang complete dia bersama dengan SOP serta expectancy, saya akan masukkan kita akan masukkan dalam grup tadilah yang kita nak buat untuk bulan 10 nanti. Ini adalah proses dia. Okey, thank you Minjong. Okey, bagi mereka yang berada di Kedah, saya akan ke Alostar besok. Dan Sabtu kita ada seminar kita. Seminar kita pagi tau. Kita start pukul 9. Jadi webinar Isnin, Selasa dan Khamis. 2 kali sehari. Petang dan juga malam pukul 9 sampai jam 11. Teman, try ikut. Kalau tak sempat, ada somebody yang record. Tanya dalam grup. Scroll dalam grup tu. Dalam grup ada. Okey. Bagi mereka yang nak tu tadi, email kepada saya sekarang. Saya 4:30 nanti jawab email anda. Dan seminar hari Sabtu, saya harap datang jam 9. Dan bukan datang jam 9. Kita kalau dapat kita mula jam 9. Awal anda datang, awal dewan penuh, awal kita start. Okey. Boleh? Dan bagi mereka yang ada di Johor, Helmi akan seminar bersama Helmi di Johor. Boleh? Okey, email. Okey. Terima kasih semua. Di mana dekat mana Syah? Di mana? Yang Johor tu dekat Sarah. Agak Helmi. Euroshift. Sekejap. XM. Okey. Kita punya seminar di Johor. Johor di apa nama hotel ni? Di Holiday Villa. Okey? Holiday Villa.
Okey. Bagi mereka yang nak ni dekat Kedah, saya di Grand Alora. Okay. Bagi mereka yang berada di 17 bulan nanti, kami balik kampung, ada orang datang. Dungat jauh. 17 bulan Ogos. Minggu selepas saya. Kita minggu raya haji tu kita ada kita ni Sabtu Ahad tak ada apa-apa. Helmi akan berada di Kuantan, dan selepas tu saya akan Miri. Dungat 22 September 22 September, Kota Baru Helmi 21 September. Okey. Vincent. Okey. Okey, insya-Allah bersama lagi pada sebelah malam nanti. Ingat, sentiasa ingat ini. Invest in a system, take your system. Ronald, try to do the coursework, hantar ada yang ke-20 nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thanks. Razi. Okay, Sarah. Oman, thanks. Zul.